Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini 24 Rajab 44 15/2/23. Kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Haqqah, surah yang ke-69, juzuk yang ke-29, ayat 13 sehingga 18. Ayat 13 sehingga 18. Ayat pendek-pendek ya, ayat kiamat, ayat tentang kiamat. Al-Haqqah ini tentang kiamat, seperti yang anda sebut dalam siri yang lepas. Munasabah ayatnya, surah Al-Qalam dia sebut ya, yauma yukshafu an saqin. Pada surah ini didetailkan fa iza nufikha fis sur, bila ditiup sangkakala, serunai, hancur dunia. Maka kiamat itu akan terjadi. Kita tengok semua makhluk-makhluk ni rapuh, dhaif, lemah belaka, sekali ditiup ranap. Allahu Akbar. Mari kita baca ayat dulu. Ayat 13 bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan, muka surat 1283. 1283. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Ayat Quran ni kadang-kadang kita dengar gitu pun kita rasa nampak huru-hara hari kiamat. Kalau kita faham, lagilah comel. Tengok ayat 13. Fa idza nufikha fis sur nafkhatun wahidah. Kemudian ketahuilah bahawa apabila ditiup sangkakala dengan sekali tiup. Tengok munasabatul ayah 5 qablaha. Munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya. Dalam ayat-ayat yang lepas yang kita dah baca, Allah Ta'ala sebut apa yang telah ditimpakan ke atas para pendusta, penentang ajaran Rasul, bagaimana Allah balas ke atas mereka, bagaimana disegerakan seksaan ke atas mereka di dunia lagi, dan Allah Ta'ala telah selamatkan para Nabi, para Rasul alaihimussalatu wassalam, bermula dengan Nabi Nuh, kemudian datang Nabi-Nabi yang lain. Kan hadza muqaddimatan li dzikril jazaa'il ukhrawi. Ini adalah merupakan muqaddimah kepada peringatan tentang balasan di akhirat. Kalau dunia mau hancur, akhirat lebur. Itu dia.
Maka pada hari kiamat akan dibalas semua apa yang kamu lakukan. Setelah kamu mati dalam keadaan kafir, maka tidak ada lagi ruang dan peluang untuk keluar daripada neraka, wal iyazubillah. Maka bermulanya kiamat itu bila? Kiamat besar bermula dengan Israfil meniup serunai dia. Kiamat kecil apabila mati seorang itu, apa datangnya bala, maka itu berlakulah kiamat kecil bagi individu, bagi kumpulan itu. Maka tujuan Allah Ta'ala cerita kepada kita kisah-kisah orang yang terdahulu untuk nak menyatakan, memberi peringatan tentang kudrat dan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalaulah Allah Ta'ala boleh buat apa saja atas dunia, sudah pasti untuk kiamatkan dunia ini pun di bawah kuasa Allah. Maka semua itu berlaku dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, dengan ilmu Allah Azza wa Jalla yang telah ditetapkan. Maka bermulalah episod cerita hancurnya dunia ini bermula dengan apa? Bermula dengan serunai sangkakala yang ditiup. Tengok tafsir, fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah, ai fa idza nafakhal malaku, apabila malaikat Israfil tiup dia punya serunai. Serunai nafkhatan wahidah, sekali je. Tegak, utuh habis dunia. Sekali tiup. La yuhtaju li husulil murad minha ila takarrur. Tak perlu ulang. Mana dia tiup sekali, habis. Tiup kali lagi, bangkit. Ada khilaf ulama tentang berapa kali nafkhah, berapa kali. Nah, kita bincang sekejap. Itu dia panggil nafkhatun. Tiup serunai itu berapa kali? An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala jaa a'rabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang badui bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, bila dia dengar Nabi sebut apa ni, Allah, Nabi baca ayat Quran, fa iza nufikha fis sur, bila dia tiup serunai, dia tanya Nabi, masur, apa dia serunai itu? Serunai itu apa? Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qarnun yunfakhu fi, macam tanduk. Serunai hak kita duk buat ni atas dunia macam tanduk itu kan. Hak Israfil bersama mana wallahu alam, tapi bentuk dia macam tanduk gitulah. Israfil duk tunggu nak tiup. Hadzal hadis rawahu akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad wa Tirmizi wa hasanahu jam'un minal ulama. Mana hadis itu sahih, alhamdulillah. Dalam hadis lain, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa an'amu wa qad iltaqama sahibul qarnil qarna. Macam mana kita nak bersenang-senang, nak duduk bewah dalam nikmat, sedangkan tuan penjaga serunai telah pun bersedia. Wajana jabhatahu, dia duduk tunduk dah. Israfil duduk tunduk gitu. Wa asgha sam'ahu, telinga dia duduk tunggu arahan Allah Azza wa Jalla. Yantaziru an yu'mara an yanfukha, dia tunggu Allah kata tiup, pau selalu. Jadi Israfil sekarang ini sudah rehat, sudah ready. Serunai itu sudah ada. Faqala al-muslimun, sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, fa kaifa naqulu ya Rasulullah, bagaimana kita nak kata ni huru-hara berat ni? Qulu, Nabi suruh sahabat kata bila kita dengar benda berat, kata belaka, hasbunallahu wa ni'mal wakil, tawakkalna 'ala Allahi rabbina.
Slow dah. Nak kiamat dah ni, slow lagi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tawakkalna 'ala Allahi rabbina. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tawakkalna 'ala Allahi rabbina. Tengok bila kita dengar benda-benda yang berat, kita kata Allah Ta'ala sajalah yang jaga kita, dialah wakil yang menolong kita. Kita berserah dah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nak gimana kita? Nak lari ke mana? Tak ada lari. Akhrajahu Tirmizi wal lafzu lahu wa Ahmad wa hadisun sahih. Alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, kita nak cari perbahasan ulama tentang berapa kali tiupan seronai itu berapa kali. Yang masyhur 2 kali, atau kita dengar tak seronai mati sekali lagi bangkit semula. Jadi kata di para ulama, dia kata al-nafkhah, tiupan di sini nufikha fi sur, dia kata an-nafkhatul ula, tiupan yang pertama. Mana kali pertama tiup habis binasa. Lianna indaha kharabu hadzal alam. Bila dia tiup, alam ni pun pecah habis. Langit terbelah, bumi, bukit-bukit terbangan. Kata Ibnu Abbas, an-nafkhatul ula liqiyamis sa'ah. Dia panggil nafkhah yang pertama ketika itu berlakunya kiamat, falam yabqa ahadun illa mata. Tak ada siapa hak menyawa kecuali mati habis. Jadi ada satu lagi pandangan dia panggil, dia kata nafkhah tu ada 3. Dia panggil nafkhah al-faza'. Dia tiup tu berlaku mati habis dah, pecah dah dunia ni. Lepas tu barulah dia panggil nafkhah as-sa'. As-sa' tu hak yang kedua tu mati habis segala hak petugas-petugas tu. Jadi yang pertama tu nak merusakkan dulu, rosak habis. Barulah mari nafkhah yang ketiga, bangkit semula. Mana yang pertama tu macam satu isyarat tu. Tu jadi malaikat hak petugas apa putus habis. Bumi ni terbangnya habis, bukit bukau, langit pecah. Lepas tu baru tank yang kedua barulah mati habis, yang ketiga bangkit semula. Wallahu alam, itu pandangan para ulama. Ada kata 2, ada kata 3. Baiklah. Jadi masyhurnya 2, ada juga ulama kata 3 kali. Yang pentingnya bila berlaku tiupan tu sekali je tiupnya, cuma 3 kali ulang. Atau yang masyhur berapa kali ulang? 2 kali ulang. Dia panggil as-saqah wal ba's. Ada kata al-faza', satu lagi tambah. Faza' tu macam satu kejutan. Sekali tiup tu habis dia punya putus-putus banyak, semua pecah habis, rusak binasa habis. Lepas tu tiup sekali lagi, hak bertugas pun mati habis. Illa man sya Allah. Baik, itu perbahasan ulama kita dalam masalah ini. Yang penting bagi kita mati dalam beriman. Apabila ditiup sangkakala, Israfil tiup, apa jadi? Tengok ayat 14. Wa humilatil ardu wal jibal, dan bumi serta gunung ganang diangkat dari tempatnya. Allah, bukit-bukit terbaik habis. Fadukkata dakkatan wahidah, lalu dihancurkan kedua-duanya dengan sekali hancur. Bukit-bukit habis, tak ada dah. Bumi ni jadi rata, putih. Kemudian baru dia tiup kali yang kedua, keluar habis dalam bumi. Ai wa iza rufi'atil ardu wal jibal,
apabila bumi dan bukit-bukit diangkat daripada tempatnya, faduqata daqqatan wahidatan syadidatan, maka dia hancurkan dia jadi debu. Orang kata orang macam dari tepung, pecah habis dia punya bumi. Jadi bukit dengan bukit itu belaga, jadi hancur. Faduk kata, maka hancur lebuh habislah dia tu sekali ya. Allahu Akbar. Fayawma izin, tengok ayat 15. Fayawma izin waqa'atil waqi'ah, maka pada saat itu berlakulah hari kiamat. Pada saat langit bumi hancur, bukit-bukit belaga habis sama dia, runtuh habis dah, maka dah berlakulah kiamat. Itu hak bawah. Mari kita tengok alik atas pula macam mana. Ayat 16, wa syaqqatis samaa'u fahiya yawma idzin wahiyah, dan terbelahlah langit. Wow. Lalu menjadi ia pada saat itu reput dan runtuh. Langit kuat-kuat ni tak pernah runtuh. Sekali kena tiup seronai ke Israfil, runtuh habis. Allah. Apabila Allah Ta'ala tunjuk tentang berlakunya di bawah, maka runtuh juga di sebelah atas. Wa tatasadda'us sama'u wa tanshaqqu fatakunu yaumal qiyamati mutasyaqqiqatun dha'ifatun khafifatun la tatamasak. Maknanya langit kukuh-kukuh ni tak pernah berlaku lagi runtuh-runtuh ni, pada hari kiamat hancur habis. Runtuh langit, jadi tak kuat dah. Tak ada lagi dah. Allahu Akbar. Tengok ayat 17. Wal malaku ala arjaiha, sedang malaikat-malaikat ditempatkan mengawal segala penjurunya. Malaikat di situ. Ai wa yakunul malaikatu ala atrafis sama wa hafatiha hina tanshaqqu. Jadi malaikat duduk tepi, duduk tengok, ataupun dia yang kerja khadi'ina lillah, semuanya tunduk kepada keagungan Allah, mustaqinina li'azamatihi, orang panggil tunduk belaka kepada keagungan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Semuanya tak berani menunggu. Tunggu apa? Tunggu arahan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau duduk malaikat jadi langit pun duduk tepi-tepi tengok. Tengok langit duduk utuh. La ilaha illallah. Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan aras Tuhanmu pada saat itu terdedah. Langit utuh habis nampak aras. Dipikul oleh 8 malaikat di atas malaikat-malaikat yang mengawal itu. Allah Ta'ala lantik 8 malaikat pikul aras. Ay wa yahmilu arsya rabbika fawqa ru'usihim. Tengok, malaikat junjung atas kepala dia, 8 malaikat duduk junjung, duduk pikul aras. Pikul aras. Maksud 8 di sini, pemikul aras tu 8 malaikat. Sama dia tu syukhus, 8 malaikat. Kalau bahasa kita 8 orang malaikat. Tapi dia tidak orang, dia malaikat. Ada kata 8 saf, 8 baris malaikat pikul aras. Kata Ibnu Ashur, wa hadza min ahwalil ghaib. Ini benda gaib, hak Nabi tak cerita secara detail. La yata'allaqul gharadu bi tafsiliha, tak ada keperluan untuk kita nak detailkan malaikat. Yang penting hak Nabi cerita kita dengar. Hak Israeliat cerita tak usah dah ambil. Kalau tidak sedap menggoreng, kata orang. Goreng sedap, cerita tak betul nak buat apa.
Nak dengar bersama mana pemikul arash. Tengok dalam hadis. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, uzina li an uhadditha an malakin min malaikatillah min hamalatil arsh. Aku diizinkan oleh Allah untuk mencerita kepada kamu tentang besarnya malaikat pemikul arsh, malaikat bersama. Inna ma baina syahmati uzunihi ila atiqihi. Tengok sini. Di antara cuping telinga ni dengan bau. Ni. Tak sampai sejeka ni. Masirata sab'i mi'ati am. Perjalanan 700 tahun jalan. Sama mana? Ni, telinga dia. Telinga dengan bau. 700 tahun. Allah. Hadis ni akhrajahu Abu Daud wal lafzu lahu wat Tabarani fil Awsat wal Baihaqi fil Asma, sahaha isnadahu Az-Zahabi wa jawwada isnadahu Ibnu Katsir wa Ibnu Hajar wa ghairu. Hadis ini sahih, alhamdulillah. Hadis ni besar, pemikul arah ni besar. Jadi oleh kerana Nabi tak sebut detail, kita sebut setakat Nabi sebut ya. Kalau tidak, benda gaib ni kita duk rempuh masuk, banyak cerita pelik akan berlaku. Masyarakat suka dengar, penceramah suka menggoreng. Dia tahu tak ada sanad nak goreng juga. Semalam ada orang tanya, dia kata cerita tentang Sayyidah Fatimah anak Nabi, miskin gini-gini, siapa malaikat mari. Kita kata cerita karut tak ada sanad tu. Cerita karut pun moral bagus. Kita kata jangan duk bermoral lah dengan cerita karut. Kita nak disebahkan cerita kepada anak Nabi, kepada sahabat yang besar, anak kesayangan Nabi, Sayyidatu Nisa'il Alamin, Nisa' Ahlil Jannah. Nak cerita benda karut, moral apa, moral karut, tak boleh. Macam kita ambil seorang tokoh, pelajar lah kita kata. Kita puji dia ni bijak gini. Kalau benda menipu dia apa takut dengar. Bila aku macam ni, dia tak mengaku. Kita senang-senang nak moral-moral dengan cerita karut. La. Moral, cari cerita yang betul dulu, baru kita ambil moral cerita. Maghza al-hikayah, baru kita ambil. InsyaAllah 3 buah buku yang ana dah baca di sini, bahasa Arab, tajuk dia kisah sahih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah Nabi dengan para sahabat, kisah gaib. InsyaAllah sahabat-sahabat kita, editor kita sedang usaha terjemahannya dengan huraian yang kita sampaikan di masjid kita ni. InsyaAllah kita cetak dan kita pakat baca semula. Sebab masyarakat ni suka cerita, suka dengar cerita. Kalau tak jumpa hak sahih, dia kau mahu pelik. Nak kata apa? Kata orang Arab kata faqidu syai' la yu'ti. Orang tak ada benda, dia akan beri hak dia ada. Dia ada cerita karut, bawa lah. Jadi kalau bagaimana kita nak bagi bida'ah, nak bagi peluru, bagi bekalan kepada anak-anak kita ni, inilah usaha kita ni. Sebab tu anak suka baca kitab-kitab lama. Kita bantu setakat ilmu yang kita ada, takhrij hadis, tahlil masail, buat penelitian kepada masalah yang dibahaskan, dan semak balik kepada kitab-kitab asal. Mungkin ada nukilan yang tersilap contohnya, tapi begitulah manusia. Kita pergi semak, kita pula kena semak. Begitulah, tukar-tukarlah kejayaan tu. Manusia tak jadi. Tapi orang panggil ba'duna ba'dan takmil, mana setiap kita tu cuba nak memperlengkapkan perbincangan antara satu sama lain, bukan nak meruntuhkan atau nak menghina orang lain, tidak. Baiklah, tengok ayat yang ke-17, 18. Yang ke-18 yang terakhir dalam siri ini. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu semua dihadapkan untuk dihisab. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi kepada Allah dari perkara-perkara kamu yang tersembunyi. Jadi ayat inilah yang paling kita takut. Pada hari kiamat nanti, semua amalan kita, perkataan kita,
tulisan kita, niat kita pun disebentangkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tak ada apa yang tersembunyi bagi Allah. Kalau kita kata tersembunyi, Tuhan tak tahu, kita tak mengaji akidah, kita tidak kenal Allah Azza wa Jalla, cukup berbahaya dalam suasana yang tersebut. Bahaya ke tidak? Jawabnya sangat berbahaya. Sebab kita pergi kata benda kita tak tahu. Kenapa? Allahu Akbar. Ai li muhasabatikum. Muhasabah. Maknanya semua yang terjadi itu untuk dimuhasabahkan. Allah Ta'ala nak muhasabahkan kita, nak kira balik apa yang kita dah buat. Sebagaimana anak selalu ulang kata-kata hikmah para ulama, suratan amalan yang kita nak baca di hadapan Allah Azza wa Jalla, kitalah penulisnya. Siapa penulis? Kita penulis. Kita nak baca apa di akhirat esok, kita buatlah sekarang. Apa yang kita nak, insya-Allah akan diulang balik di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allahumma astur uyubana, ya Allah sembunyikanlah segala kesalahan kami. Waghfir dzunubana, ya Allah ampunkan dosa-dosa kami. Allah warhamna ya arhamar rahimin, berilah rahmat-Mu kepada kami sehingga kami tidak didedahkan dengan keburukan yang telah kami lakukan atas dunia ini, yang telah kita bertaubat, sama ada yang kita tahu atau tak tahu. Di akhirat esok, yauma tublas sarair, hal didedahkan segala rahsia, kita minta Allah Ta'ala tutupkan segala keaiban kita sebagaimana Allah tutup di atas dunia. Kalau tidak, malu besar kita di hadapan khalayak yang begitu ramai yang sedang menunggu perbicaraan. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, tamatlah perbincangan ayat kita 13 sehingga 18 secara ringkas-ringkasnya, alhamdulillah. Sekarang kita berpindah kepada mencari 5 faedah. 5 faedah. Kita pergi kepada ayat yang pertama, kita baca fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah. Fa idza nufikha fis sur, apabila ditiupnya serunai sangkakala dengan sekali tiup. Kata ulama tadabbur, huwa syuru'un, ini ayat inilah permulaan pendetailan tentang al-haqqah. Dalam awal surah Allah Ta'ala ulang berapa kali al-haqqah? 3 kali. Maka ayat ini dia mula detailkan peristiwa yang berat, yang besar, yang sangat menakutkan itu. Bagaimana terjadinya? Selepas ayat ini Allah cerita, Allah datangkan ayat ini selepas diceritakan kebinasaan orang-orang yang menderhakai, orang yang derhaka kepada Allah, yang derhaka kepada Rasulnya, semuanya dibinasakan. Maka Allah Ta'ala datangkan ayat ini. Sebab tu wal fa, al fa, faiza, dia tak kata waiza, faiza, maka apabila. Itu maksud terjemahan dia, maka apabila. Maka dia datang dengan fa litafri'i ma ba'daha ala tahwil, nak menyatakan betapa huru-hara takutnya kita setelah Allah Ta'ala sebut 3 kali al-haqqah, mana hari yang akan terselah segala benda, hari yang benar. Apa di hari itu? Ni, hari faiza nufikha fis sur, hari ditiup serunai, binasa, hancur habis segala dunia, bukit bukaunya terbang, langit pecah, runtuh. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Inilah yang kita bimbang, yang kita takut para jemaah sekalian. Jangan duk berani lawan Allah Azza wa Jalla, kalau tidak hancurlah kita. Baik. Faedah yang kedua, dalam Quran ini tidak ada lafzun zaidatun. Tak ada satu perkataan yang tak ada faedah, yang tidak memberi makna. Cuma kadang-kadang ada lah dalam ilmu nahwu tu dia kata ada dah ma zaidah, min tambahan, ada tak ada. Tapi apakah kita boleh kata dalam Quran lafaz zaidah, lafaz yang tambahan yang tak ada makna? La, dalam Quran semuanya bermakna, cuma istilah yang digunakan oleh ahli bahasa itu istilah, tidak menjadi
masalah. Tapi dalam Quran ni kita nak kata ada ke tidak lafaz yang berfaedah yang tidak memberi makna? Jawabnya tidak ada. Tapi kenapa diulang 2 kali benda sama? Tengok. Fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah. Sekali tiup, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Bukit-bukit dia terbang, dia belaga 2 tu sekali, hancur lebu habis. Kenapa diulang macam yang sama? Fama wajhu zikrin nafkhatil wahidah wa dakkatil wahidah. Kenapa disebut ulang sekali-sekali? Jawab dia, anna zalika laysa ala wajhi ta'kidil mujarrad. Ini bukan sekadar nak takkid ayat penguat dah. Balil murad, maksudnya Allah Taala ulang di sini at-taqyidu bil marratil wahidah. Nak bagi tahunya sekali ya. Malaikat tak akan tersalah tiup 2 kali. Tiupan yang kedua lain. Maknanya sekali tiup, spek, utuh lalu. Dia punya kuatnya. Bumi pun sekali angkat, bukit sekali angkat, belaga cukup hancur. Tak payah duk ko jadi apa dia budak-budak main ni lata-lata. Tak payah lata-lata. Sekali kong jadi lalu. Ni main. Allahu akbar, tengok ni. Yuradu biha mutlaq. Maknanya Tuhan bagi tahu kuasa dia Allah Taala bila Tuhan kata sekali ya lantung, sekali ya pelaga, hancur. Itu menunjukkan kuasa Allah Azza wa Jalla boleh menghancurkan dunia ini dengan sekali ya. Allah. Kita nak tumbuk nak tumbuk bawang ke awah, nak buat sayur pun kelekong dah. Hak duk tidur pun sedang mata menumbuk dah. Ni tak ada. Tengok banyak dalam ayat tentang kiamat Tuhan ulang wahidah. Contohnya dalam surah Yasin ayat 29, in kanat illa sayhatan wahidah fa idzahum khamidun, mati habis. Ayat 53, in kanat illa sayhatan wahidah, sekali tiup lagi, fa idzahum jami'un ladaina muhdarun, bangkit keluar daripada kubur, pergi ke mahsyar. Surah Yasin ni bukan surah tiup air. Surah Yasin ni surah nak ingat ke kiamat, ingat ke mati. Tengok. Allahu akbar. Jadi wahidah di sini nak menyatakan bahawa memang sekali je, tidak berulang. Allah, itu bahasa Al-Quran. Bila Tuhan sebut, kita kena kaji. Kenapa diulang wahidah? Allahu akbar. Tadi kata sebut ada 3 kali, itu ulang, itu hak kali lain. Maknanya setiap kali itu sekali dia tiup, mati. Sekali tiup lagi, bang. Ataupun setengah ulama kata 3, nafkhah. Sekali tiup itu maknanya satu kejutan yang besar. Jadi untuk habis dunia ni, sekali lagi tiup mati semua. Termasuklah malaikat-malaikat yang duduk runtuh jaga langit tadi pun. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tengok dalam ayat, dalam faedah yang ketiga, wal malaku ala arjaiha. Malaikat wa humilatil ardu fadukkata dakatan wal malaku ala arjaiha, malaikat yang duduk mengawal segala penjuru. Timbul soalan. Al malaikatu yamutuna fi saqatil ula. Malaikat mati dah. Sepatutnya mati semualah. Selepas daripada tiup seronai itu mati. Jadi macam mana pula ada ayat ni kata Allah Taala sebut fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi. Bila Israfil tiup, sa'iqa mana mati habis. Manusia di apa ni, makhluk di langit, malaikat-malaikat lah termasuk duduk langit tu, dan makhluk di bumi mati habis, sebagai dalam surah Az-Zumar ayat 68. Jadi ini pada pandangan ulama yang mengatakan tiupan tu 2 kali. Tiupan 2 kali. Kali pertama mati habis. Jadi macam mana pula kita nak faham Tuhan kata wal malaku ala arjal, malaikat ada duduk jaga langit. Jawab dianya
Jadi kalaulah kita ambil pandangan kata 3 kali, maknanya tiup al-faz'ah itu dia tak mati lagi. Runtuh habis dunia ni. Mungkin manusia mati dah, malaikat sebahagian daripada malaikat duk runtuh habis ni. Bila tiup yang kedua tu barulah sa'qah, baru mati semua. Selesailah. Kalau kata 3 kali. Kalau kata 2 kali, macam mana? Nak faham kalau kata pandangan yang mengatakan tiupan tu 2 kali. Malaikat yang jaga langit tadi macam mana? Al-jawab, annahum yaqifuna lahzatan ala arja'i sama' thumma yamutun. Jadi ulama tafsir kata dia sekejap ya. Dia tengok sekejap, runtuh semua, dia pun mati juga. Salah masalah. Ataupun mereka ini termasuk dalam kumpulan yang Allah Ta'ala kecualikan. Dalam surah Az-Zumar ayat 68 tadi dia kata, illa man sya'allah fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Semua mati di bumi di langit kecuali golongan yang dikendaki, yang dikecualikan oleh Allah untuk mereka selesaikan tugas, lepas tu dia mati. Wallahu a'lam. Mengaji Quran ni kita tak boleh guna otak sendiri, kita hanya boleh membaca analisa yang dibuat oleh para ulama tafsir. Itulah setakat tu ya ilmu yang kita ada. Allahu akbar. Jadi boleh fahamlah. Mana kalaulah kita kata ada 3 nafkhat, salah sunafakhatin, maka yang fazak tu ada lagi yang tak mati sebahagiannya selesaikan tugas. Mana nafkhatul sa'qah yang kedua tu baru mati semua. Tapi kalau kita ambil yang 2 kali pun kita boleh faham pada illa, kecuali malaikat tu sekejap lepas tu dia mati balik, ataupun dia masuk istisna, Allah Ta'ala kecualikan mereka ni sehinggalah selepas daripada itu mereka mati. Wallahu a'lam. Yang keempat, faedah yang keempat, wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Yang memikul arah pada hari itu 8 malaikat. Inilah kepercayaan kita. Allah Ta'ala sebut, baginda Nabi SAW sebut tentang besarnya hamalatul arsy, antara cuping telinga dia dengan bau berapa tadi? 700 tahun perjalanan. Bersama nak arash, Allahu a'lam. Nah, maka kata di ulama akidah, dikata apa ni? Al-Qassab contohnya, dia kata ayat ini raddun, nak menolak, condemn pandangan apa ni, golongan Mu'tazilah, puak-puak Mu'tazilah yang mengatakan aras itu ialah kerajaan. Aras kerajaan Allah. Kalau kata aras itu makna kerajaan. Jadi kata di Al-Qassab, fa kaifa yakunu mulkuhu mahmulan, macam mana kerajaan tu dipikul? Kalau kata kerajaan tak pikul. Ini kerajaan Malaysia contohnya. Orang tak pikul kerajaan. Yang orang perginya bangunan parlimen. Nah, itu ajalah. Yang kerajaan tak pikul. Am kaifa yakunul malaikatu kharijina minal mulki. Bagaimana pula kerajaan malaikat duduk di luar daripada kerajaan Allah? Dia pikul kerajaan. Faqad bana bighairi iskal, maka di sini jelaslah bahawa aras tu aras. Perbahasannya panjang. Jadi ulama salaf dia isbatkan aras as-sarir. Puak-puak hanya takut dengan takut tasbih pada Allah Ta'ala, dia buat lari. Orang panggil melencong jauh supaya tidak nampak Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu macam makhluk. Ulama salaf pun mengisbatkan apa yang diisbatkan oleh Allah dan mengisbatkan apa yang disebut oleh Nabi SAW biduni takyif wala tasbih wala tamsil. Jadi kita kata ulama salah lebih selamat sebab kita beriman dengan apa yang disebut oleh Allah, apa yang disebut oleh Nabi SAW, tanpa kita buat perbandingan ataupun membandingkan Allah dengan sesuatu ataupun mengatakan sama dengan makhluk. La, laisa kamitslihi syai'. Jadi naz'ah Mu'tazilah ataupun dia panggil puak-puak Jahmiyah, Jaham bin Safwan, ini sangat menebar dalam masyarakat sehingga bila bincang tentang ayat-ayat sifat menggigil kita. Takut nak isbat, kita kata kita berimanlah dengan apa yang Allah Ta'ala sebut, berimanlah dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Tak usah beriman dengan apa yang bercelaru dalam kepala otak kita. Kita kata Allah Ta'ala sebut dah, laisa kamitslihi syai'. Bila sebut tentang sifat Allah, kita kata Allah Ta'ala bukan macam makhluk. Habislah cerita. Bagaimana?
Allah Ta'ala yang mengetahui. Baik, kita yang terakhir, yang kelima, ini ada sedikit kajian. Para pelajar buat sedikit perhatian. Dalam ayat ini, dalam ayat yang kita baca ni, ayat 13 hingga 18, Allah Ta'ala ulang kalimah yauma idzin. Yauma idzin, pada hari itu. Hari mana tu? Hari kiamat. Litahwili zalikal yaum, nak menyatakan huru haranya hari itu, sampai Allah Ta'ala ulang 5 kali dalam ayat ini. Celik mata, tanda satu-satu. Ini kita nak pelajar ni kena ada pensil, tanda di ayat tu. Ayat yang pertama Allah kata apa tadi? Fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah. Apabila ditiupnya serunai. Ulama kata kena dia panggil apa ni? Ada lafaz fa idza nufikha fis suri yauma idzin. Jangan tambah ayat. Itu dipanggil takdir. Tulis takdir, mana apabila ditiupnya serunai pada hari itu. Kamu tambah, itu nombor satu. Kemudian diulang secara lafzi 4 kali. Diulang secara lafzi 4 kali. Mana? Fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah. 1. Wanshaqqatis sama'u fahiya yauma idzin wahiyah. 2. Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yauma idzin 8. 3. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. 4. Mana kata ulama balaghah, ulama tadabbur, dia kata Allah Ta'ala ulang perkataan yauma idzin dalam ayat yang kita baca ni 4 kali secara soreh, sekali secara orang panggil takdir, maka 5 kali ulang. Hari itu menunjukkan betapa huru haranya hari itu. Jadi kalau kita macam kita cakap-cakap sama kita, ingat doa hari itu, ingat doa hari banjir, ingat doa hari naik air, ingat doa hari kita lari naik bot, ingat kalau tidak hari rumah kita tenggelam. Maknanya hari itu menunjukkan huru haranya hari itu, sampai 5 kali diulang dalam ayat ini tentang yauma idzin. Allahu akbar. Allahu akbar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya yang maha indah, dengan sifat yang maha tinggi, supaya Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita rahmatnya, kasih sayangnya pada hari huru hara kita dalam keadaan aman, duduk bangun dengan sifat orang yang beriman, duduk di bawah bayangan Arsyur Rahman pada saat matahari dekat dengan kepala, kita berada dalam keadaan aman. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jadi 5 kali diulang supaya apa? Nak menyatakan bahawa beratnya, huru haranya pada hari tersebut. Yauma idzin, jumpa tepat 5 kali. Yang pertama, fa iza nufikha fis sur ai yauma idzin. 1. Itu dipanggil secara apa? Takdir. Kemudian fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah. Fa hiya yauma idzin wahiyatun. Fawqahum yauma idzin samaniyah yauma idzin tu'radun. Pada hari itu ingat, semua amalan kamu akan dibentang di hadapan Allah. Allahumma astur uyubana ya Rabb. Kita minta sebagaimana Allah Ta'ala sembunyikan dosa kita di atas dunia, ya Allah sembunyikanlah dosa kami di akhirat, serta hapuskan dia dan maafkan kami dan ibu bapa kami segala kesalahan yang kita lakukan ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita akan sambung siri yang akan datang bermula ayat 19 sehingga 24. Masih lagi dalam suasana hari kiamat yang cukup menakutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.